Terima kasih kerana terus bersama kami dan terus kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini tentang soalan yang tadi sebelum berehat kita dah tanyakan kan. Kalau Kapten di kawasan-kawasan yang sukar untuk kita dekati ataupun kawasan tinggi ke susah aksesnya untuk membantu mereka, apa antara tindakan yang akan dilakukan oleh pasukan SMART? Okey, biasanya saya secara personal memang saya ada pengalaman lah pada tahun lepas di mana di banjir di Rauk kalau tak salah saya. Dia ada 2-3 kawasan yang terpaksa kita cross untuk capai kepada mangsa tersebut. Di mana dia ada 2-3 checkpoint dan kita tak boleh pergi terus menggunakan bot dan juga menggunakan lori. So apa yang kita buat, kita terpaksa berhenti di setiap checkpoint dan menggunakan kemudahan orang kampung yang ada kat sana lah. So macam Fiza cakap tadi, so antara cabaran paling besar ialah kita tak nampak apa yang di hadapan ataupun di seterusnya. So yang uniknya kita menggunakan peralatan kita lah, drone set ni. So dengan pantauan dan juga tinjauan drone ni, kita akan dapat akses gambar dan juga kita boleh lihat di mana laluan untuk kita masuk dan terus capai kepada mangsa tersebut. Tapi kalau kita tahu kan banjir ini juga disebabkan angin kencang dan sebagainya, kadang-kadang boleh menyebabkan bukan sahaja banjir tapi tanah runtuh juga, Kapten. Mungkin kalau Kapten nak kongsikan antara peralatan untuk kita kesan lebih awal. Okey. Ini adalah contoh peralatan. Kalau kita dapat lihat, dia macam kita nak teropong orang tapi sebenarnya bukan. So yang ni adalah namanya movement sensor. Okey. So alat movement sensor ni dia akan detect pergerakan tanah dan juga pergerakan struktur sekiranya berlaku getaran serendah 0.5 mm. So apa yang alat ni akan bagi bantuan, dia akan bagi alarm, dia akan bagi warning dan kita akan bagi arahan semua anggota penyelamat harus keluar daripada kawasan operasi tersebut sebabnya membahaya kepada keadaan penyelamat. Okey. Kita boleh tunjuk ke bunyi dia tu? Boleh buka bising kan bunyi dia? Tak boleh Okey, tak apa. Okey. Tapi saya nak tanya sebelum nak pergi kepada doktor, Kapten. Kalau kita cakap tentang banjir, macam tadi Kapten dah cakap lah, ada orang yang dia banjir ni dianggap macam pesta air. Walaupun kita tahu ada banyak bahaya yang menanti dalam banjir ni kan. Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan kadang-kala sukar untuk kita sampaikan arahan kepada penduduk-penduduk yang terlibat di kawasan banjir ni untuk mereka berpindah? Sebab ramai juga yang ingkar dengan arahan kan, dah diminta pindah untuk ke pusat pemindahan, berada di tempat yang lebih selamat, lebih landai, lebih tinggi dan sebagainya, tapi selalu degil. Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, Kapten? Okey, biasanya benda ni selalulah kita alami saban tahun di mana kami pasukan-pasukan penyelamat ni agak sukar untuk mengarahkan ataupun memberi makluman untuk mangsa tersebut berpindah. Kebiasaannya apa yang jawapan mereka berikan, mereka duduk situ lebih lama daripada kami sampai di situ. Bermaksudnya sehingga 10 ke 15 tahun kadang-kadang tak pernah berlaku banjir dekat kawasan tersebut. So dia kata tak mungkin air akan lebih pada paras pinggang. Tapi sebaliknya bila air dah makin tinggi, kita terpaksa pergi juga ke tempat yang sama untuk mengeluarkan mangsa yang sama. So itu adalah antara faktor yang dia tak nak berpindah keluar. Saya kira ini perkara yang harus kita didik diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat dan komuniti untuk kita patuh kepada arahan. Bagaimana kita perlu mematuhi peraturan-peraturan ataupun SOP yang ditetapkan berkaitan pandemik COVID-19. Arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri juga harus anda patuhi bagi memastikanlah keselamatan diri anda terjamin. Baiklah, doktor. Mungkin doktor nak kongsikan juga kepada kami di studio dan juga penonton-penonton. Bila kita cakap tentang situasi dan keadaan hari ini, hampir 2 tahun kita berperang dengan pandemik COVID-19 ini, kita masih lagi belum menang dan dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan masalah musim tengkujuh ini. Apa antara perkara yang paling dan perlu kita titik beratkan khususnya dalam penjagaan kesihatan agar kedua-duanya ini seimbang, doktor? Silakan. Baik, apabila berlakunya banjir kilat pada lebih kurang bulan Mei tahun lepas, bulan Mei tahun lepas dan hujung April, jadi kita berfikir bahawa patut ada sesuatu guidance ataupun panduan kita macam mana kita nak menghadapi keadaan banjir pada musim pandemik. Macam mana kita nak pastikan
masyarakat kita ni selamat daripada kedua-dua bahaya lah. Kita minimumkan sebanyak mana yang mungkin bahaya yang boleh terkena pada masyarakat. Jadi pada masa itu kita pun membuat garis panduan, dan sebenarnya dia tak banyak beza pun dengan garis panduan yang selama ni kita pakai. Maknanya sebenarnya penjarakan tu sebenarnya sepatutnya dah ada di pusat-pusat pemindahan dengan supaya kita boleh mengelakkan penyakit-penyakit yang kita sebut tadi kan, macam penyakit bawaan air, penyakit akibat kesesakan, contoh konjungtivitis, contohnya seperti chickenpox. Kita boleh elakkan tu kalau kita buat penjarakan yang sesuai, yang cukup. Jadi cuma dalam keadaan pandemik ni kita kena pastikan bahawa penjarakan tu ataupun SOP Doktor? diperketatkan dalam punya wabak di pusat-pusat pemindahan lah. Jadi kita cuma perkemaskan dan kita pastikan penjarakan, dan cuma kita tambah lagi yang benda biasa yang kita pernah dengar setahun, 2 tahun dulu, iaitu 3W, 3S. Pakai mask, basuh tangan, pastikan tidak bersalam, tidak di tempat sesak, tidak di tempat sempit, tidak bercakap di tempat dekat-dekat. So itu yang kita tekankan dalam pada musim banjir pada masa pandemik inilah. Dan termasuk juga kita fikirkan bahawa pengudaraan di tempat-tempat seperti pusat pemindahan tu perlu juga diperhatikan supaya kita boleh mengurangkan lagi risiko COVID-19 di pusat pemindahan. Okey, itu dia. Ini yang penting untuk kita pastikan keselamatan diri dan juga kesihatan diri kita sentiasa terjamin. Kerana sebelum kita nak jaga orang sekeliling kita, kita kena jaga diri kita juga kan, Doktor? Kita sihat, insya-Allah kita juga boleh memberi ataupun membantu insan-insan di sekeliling kita. Kapten, mungkin Kapten nak kongsikan kepada penonton-penonton juga. Tadi Doktor, Kapten dah kongsikan tentang peralatan-peralatan ini. Ini peralatan oleh mereka yang profesional. Tetapi bagi penonton-penonton yang berada di rumah, mereka mungkin tak ada peralatan ini di rumah, tetapi dalam menghadapi situasi musim tengkujuh yang tak menentu ini, apa mungkin peralatan asas yang mereka perlu ada di rumah untuk menyelamatkan diri? Contoh seperti lampu penyuluh ke ataupun bagaimana, Kapten? Silakan. Okey, baik. Jadi untuk penonton-penonton di rumah apa peralatan yang perlu kita sediakan adalah contoh kita kena ada kit makanan. Sebab apa? Kita tak tahu bila air tersebut akan surut, dan kemungkinan ada yang kita dapat lihat mangsa tersebut dia sampai tinggal di kat atas bumbung rumah. Dan kemudiannya alatan macam tadi Fiza ada sebut, lampu suluh tu amat penting lah bila berlaku di waktu malam. Sukar untuk kita melihat ataupun mencari apa-apa barang yang penting. Dan kalau boleh, kita sarankan cari apa-apa yang boleh menampung ataupun yang boleh terapung di permukaan air. Contoh paling simple, yang paling penting sini adalah life jacket lah. Life jacket ini amat penting. Dan saya berpandangan wajarlah untuk setiap isi rumah memiliki life jacket di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk berlakunya banjir tersebut. Kapten, di hujung perbincangan ini mungkin tips untuk mereka kan, kalau kita nak meninggalkan rumah untuk kita ke PPS dan sebagainya, apa antara yang perlu kita titik beratkan seperti jaga kita punya dokumentasi dan sebagainya, dan mungkin boleh kongsikan. Okey. Baik, untuk penghuni-penghuni di rumah, sebelum kita nak tinggalkan rumah untuk berpindah kepada pusat pemindahan, perkara yang pertama sekali kita haruslah memastikan setiap switch ataupun peralatan elektrik telah dimatikan, dan juga kalau boleh kepala gas tu dicabut, dan pastikan dokumen-dokumen penting juga dibawa sekali lah untuk kita beralih kepada pusat pemindahan, dan tidak lupa juga kepada ubat-ubatan kepada yang berpenyakit. So saya rasa itu adalah benda-benda yang harus dititik beratkan lah. Selain daripada persiapan kita meninggalkan rumah, persiapan emosi juga kan. Yes, kalau boleh betul. kita tenang, kita bersama-sama ataupun mendapatkan hikmat nasihat daripada mereka yang pakar. Baik, Fiza ada kongsikan sesuatu. Kalau boleh saya nak bacakan di Facebook daripada Mastura Gani, yang mana beliau menyatakan, Assalamualaikum, fenomena banjir memang dah sinonim dengan kita. Jadi kita berhati-hati. Saya bersimpati dengan kawan-kawan yang terlibat dengan banjir ni. Tahniah kepada Bomba, Jabatan Pertahanan Awam dan juga NGO yang lain, termasuklah Smart sendiri. Dan Natma. Okey, di penghujung perbincangan kita ini, Doktor, sedikit pesanan ringkas kepada penonton-penonton kita dari sudut kesihatan berkaitan musim tengkujuh ini. Silakan.
Okey, pertama kita kena jaga keselamatan kita pada yang kawasan yang mudah berisiko untuk banjir ni. Jaga keselamatan kita dari segi air banjir tu. Jangan kita main-main air banjir. Kita tak tahu dalam air banjir tu ada kuman, boleh menyebabkan penyakit. Dan selain itu juga dia boleh menyebabkan penyakit lain seperti mungkin ada ular berpindah ke. Mungkin ada bahan-bahan lain yang sama ditolak oleh air itu mungkin terlanggar masuk, kita masuk air juga. Itu pertama tentang air banjir tersebut. Kedua, kita kena ingat tentang kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Jadi kita hati-hati bila berada di tempat-tempat yang ada orang-orang lain. Kita pastikan bahawa kita tidak berada di tempat yang sesak, pastikan kita patuhi SOP dan juga patuhilah apa yang boleh yang kita patut selamatlah dalam COVID-19 ni. Jadi itulah dua pesanan penting yang ringkaslah yang boleh saya sampaikan pada kali ini. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada doktor di atas perkongsian itu tadi. Dan Fatin, silakan. Dan kepada Kapten Muhammad Zulhilmi Zahari kerana berkongsikan mengenai antara peralatan dan juga orang kata tindakan-tindakan awal sebelum kita orang kata berdepan dengan banjir ini. Terima kasih kita ucapkan. Dan penonton, kita banyak lagi nak kongsikan selepas ini, tapi sebelum tu kita nak bawa anda untuk segmen tajaan kita nak bersama dengan Candle Nuts. Silakan.